Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha saudara Saifuddin bin Mahmud selaku Timbalan Pengurusi Surau At-Thayyibah. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, mantan Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri, dan selaku jemputan penceramah khas pada malam ini. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, barisan jawatankuasa Surau At-Thayyibah serta muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dan marilah sama-sama kita merafak dan memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, keizinannya dan kekuatan yang diberikan kepada kita, maka kita dapat sama-sama solat Isyak berjemaah, berkumpul dan beriktikaf di dalam majlis ilmu malam ini bagi mengimarahkan Surau At-Thayyibah sempena program ceramah khas. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, majlis kita pada malam yang penuh barakah ini akan diteruskan dengan acara kemuncak, iaitu penyampaian ceramah bertajuk Kurban, Jalan Mendekatkan Diri kepada Allah. Dengan penuh rasa hormat dan takzim, majlis menjemput dan mempersilakan Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad, wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi majlis yang berusaha, Timbalan Pengurusi Surau At-Thayyibah, seterusnya barisan jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, Tutuk Imam, Tutuk Guru, Tutuk Bilal, tak lupa orang-orang besar kawasan ini, muslimin muslimat, para ibu bapa dan anak-anak yang saya kasihi sekalian. Pertama dan selamanya kita rapatkan setinggi syukur pada Allah kerana dua sebab. Sebab yang pertama, bagi menzahirkan kehambaan kita kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana dia bangun malam. Dalam satu hadis riwayat Aisyah, hadis sahih riwayat Bukhari, dia sembahyang malam sesungguh-sungguhnya sehingga Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambik." Sesungguhnya Allah telah ampunkan dosamu yang terdahulu. Kenapa kamu bersusah payah nak sembahyang sampai bersungguh sangat tengah-tengah malam? Nabi jawab, "Apala akunu abdan syakura?" Tak patut ke aku nak menjadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur? Jadi Nabi syukur dengan Nabi bangun malam. Nabi syukur dengan makna Nabi beribadat. Keduanya dengan sebab kita syukur nikmat yang Allah bagi kepada kita ini, di samping berkekalan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jika sekiranya kamu bersyukur, maka pasti aku akan tambah nikmat. Maka ini janji Allah, dan janji Allah pasti benar dan betul.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk pada malam ni adalah korban merupakan jalan cara yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, di mana sebagai seorang Islam, perkara yang paling baik dalam kehidupan kita adalah apabila kita kenal Tuhan, kita rapat dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Tuan-tuan semua ni sama taraf. Contoh, tiba-tiba seorang sahabat kita ni, dia rapat dengan agung, dia rapat dengan orang paling besar, dia sendiri pun kepok lain macam. Orang tengok pun, oi jangan main, dia orang rapat ni, dia ni. Itu sesama makhluk. Bayangkan kalau rapat dengan Tuhan Rabb Al-Alamin, sudah barang tentu jauh lebih hebat. Dengan sebab itu, dalam bab seperti inilah kita kena fikir bagaimana cara yang terbaik untuk kita menjadi hamba Allah yang sejati. Nak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini macam mana? Dan ini bukanlah satu perkara yang mudah, tetapi mudah bagi sesiapa yang Allah mudahkannya. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muaz ibn Jabal. Muaz ni beza dengan Nabi lebih kurang 30 tahun. Lebih kurang 30 tahun. Di mana dikatakan bahawa Muaz ibn Jabal radhiyallahu an Nabi sayang, dan dia ni cerdik yang amat sangat. Dia disebut dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, a'lamukum bil halali wal haram Muaz ibn Jabal. Orang yang paling handal di kalangan kamu tentang halal haram. Dalam bahasa moden kita agak mufti lah zaman Nabi. Itulah Muaz ibn Jabal Al-Ansari Al-Khazraji, yang Nabi lantik dia menjadi duta dakwah ke Yaman. Dan ceritanya panjang. Dia pergi ke Rasulullah SAW, ringkas ceritanya. Dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan yang membawaku ke syurga? Yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar, yang membawa aku masuk syurga dan menjarakkan aku daripada neraka. Nabi bila didengar soalan, Nabi beri pemarkahan kepada soalan itu. Itu cara orang bijak. Dia appreciate dan dia kagum dengan soalan tu. Grade A, bukan jawapan je, grade A, soalan tu. Maka Nabi SAW menyebut dengan menyatakan, laqad sa'alta an azim, sesungguhnya kamu tanya soalan yang cukup power, cukup hebat, cukup wibawa, cukup besar. Lalu Nabi pun baru jawab, wa innahu layasirum man yassarahullah, perkara ni mudah jika sekiranya Allah nak beri. Mudah kalau Allah nak mudah. Kita baca dalam surah Al-A'la, di mana bukan surah Al-A'la, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, Allah menyatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang beri, siapa yang bersedekah, siapa yang melakukan ibadat solat, maka dan beberapa perkara yang lain, maka Allah kata kami mudahkan baginya dengan kemudahan yang nyata. Allah bagi lorong. Itu dia. Jadi tuan-tuan, poin yang saya nak sebutnya ialah, bila mana dalam bab kita kena dekatkan diri kepada Allah ini banyak cara. Kita akan tengok yang pertama, berdasarkan kepada kefarduan. Paling afdalnya hak fardu tu mesti kita settle dulu. Rukun Islam yang 5 settle dulu. Puncaknya ibadat haji. Alhamdulillah sahabat kita, rakan keluarga kita ada yang pergi ke Mekah. Maka sempurnalah sudah Islam yang 5 yang bersyaratkan istita'ah. Jadi yang ini kena, bila dah dapat dekatkan kepada Allah dengan yang fardu ni, ini adalah terbaik. Kemudian kita suluh yang kedua, kita juga boleh dekatkan dengan yang sunat-sunat. Kerana fardu ni bersifat sekata, tak lebih tak boleh kurang.
Sembahyang 5 waktu nak buat 8 tak boleh dah. Nak buat 3 pun tak boleh. Kena 5 waktu tu. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Yang boleh lebih, boleh kurang ni ibadat sunat. Nak sembahyang sunat berapa banyak boleh. Nak sembahyang sunat berapa banyak boleh. Kadang-kadang kita tengok sejarah, saya sebut dalam buku Minhaj Al-Abidin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Terakhir, kitab terakhir dia sebelum dia wafat, sebelum dia mati tahun 505 Hijrah. Ihya Ulumuddin tu awal lagi, tapi tu kitab ni adalah kitab orang panggil satu kesimpulan sebuah kehidupan tentang jalan makrifah menuju kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Sebenarnya saya tak payah ceramah, baca buku ni selesai dah dengan tajuk yang begitu. Sungguh saya boleh katakan macam tu. Imam Ghazali menyatakan ada di kalangan mereka yang rajin ibadat, sampai disebut ada yang sembahyang sampai 1000 rakaat semalaman. Kepala kita macam tak mustahil lah kadang-kadang. Kadang-kadang kita tengok ada yang dikatakan sembahyang sampai 300 rakaat. Kadang-kadang ada yang sembahyang ni. Semuanya ini sama ada kerana nak tunjuk banyak ataupun nak tunjuk barakah dan kelebihan waktu yang dia punya. Orang panggil barakatul waqti awiz zaman. Allah beri kepada dia keberkatan. Begitu juga dengan baca Quran. Ada yang baca Quran banyak, ada yang boleh khatam sehari sekali, ada 2 hari sekali, ada yang sehari 2 kali, macam Imam Syafi'i pada bulan Ramadan. Riwayat mutawatir. Imam Abu Hanifah sebagai contoh, dia khatam Quran sampai dia mati sebanyak, tak banyak macam kita lah, hanya 7,000 kali. Kita banyak 8 kali. Nak ceritanya betapa hebatnya mereka ni. Mereka sedekah dan mereka buat dengan sehebat-hebatnya. Sebab itu saya kata nombor 2, cara mendekatkan kepada Allah dengan amalan-amalan sunat. Dalam sebuah hadis kursi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Tuhannya. Hadis kursi ini ada 3 nama. Satu dipanggil hadis kursi, satu dipanggil hadis rabbani, satu lagi dipanggil hadis ilahi. Ini bahas panjang ulama. Dalam Sahih Bukhari pun ada, dalam ni ada orang kumpul beberapa ratus dan menuju kepada 1000 tentang hadis kursi. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam riwayat yang panjang, Nabi kata, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan kepadaku dengan acara ibadat-ibadat yang sunat melainkan aku kasih dia. Faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha. Bila aku kasih seorang itu, mata pendengar dia itu aku punya, yang dia dengar dengannya, penglihatan dia pun sama, tangan dia duk pukul ke buat apa pun itu. Di sini ada 2 pendapat ulama. Dengan maksud dia akan dikawali oleh Allah dengan taufik dan hidayah, menyebabkan dia buat perkara yang diredai oleh Allah. Mata dia tengok benda baik, telinga dia dengar benda baik, tangan dia buat benda baik, dia akan jadi macam tu. Baik, poin di sini nak menggambarkan kepada kita ni ibadat sunat. Jadi kita dekat pada Allah. Kerana itu kita baca sejarah orang-orang yang hebat, kita akan dapati mereka ini akan cari ruang-ruang yang sunat-sunat untuk ibadat pada Tuhan. Dan kelebihannya pelbagai berdasarkan kepada waktu dan zaman. Saya ulang. Kelebihan dalam bab ibadat sunat ini bergantung kepada waktu dan zaman. Contoh, sebahagian ulama menyatakan seafdal ibadat selepas fardu pada hari Jumaat selawat atas Nabi. Masa tu selawat atas Nabi. Tengok,
Hari Jumaat. Mungkin kita katakan ketika mana yang paling afdal lagi macam mana? Pada hari Arafah. Apa yang afdal? Puasa. Nabi kata siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatain. Jadi kita akan puasa insya-Allah. Baki dalam 9 hari lagi nak masuk 1 Zulhijjah. Lepas pada tu, ya ini waktu yang premium untuk ibadat. Tapi hari Arafah, siapa yang berpuasa dia mengkifaratkan 2 tahun. Hebat puasa hari Arafah. Hari Arafah betul kita puasa. Apa benda kita nak laku hak paling afdal? Nabi sebut afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seafdal-afdal yang sepatutnya aku boleh kata dan juga para nabi sebelum daripada aku dah ucap ialah kalimatut tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau seumpamanya begitulah lafaznya. Maknanya tuan-tuan, kalau datang hari Arafah, hak tu kita kena banyak sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di samping doa hak lain tu, tapi yang ini seafdal-afdal, makna zikrullah tuan-tuan. Sebab itu kita kata berdasarkan keadaan. Sampai pada hari raya Aidil Adha, apa benda yang paling afdal? Yang paling afdalnya ialah kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Fatimah Zahra, ya Fatimah qumi ila udhiyatiki fashhadiha. Hei Fatimah, kamu bangun pergi tengok sembelihan kamu, saksi. Seafdal-afdal pada hari itu adalah tidak ada lebih afdal, kata Nabi, min ihraqid dam. Apa makna ihraqid dam? Sembelihan binatang, maknanya korban. Hak ni hari raya Aidil Adha, ini paling afdal. Sedekah afdal, sembelih binatang tu lagi afdal. Contoh, di sini berapa sebahagian lembu? 850. Kita tanya, mang, berapa harga sebahagian? Ataupun Bilal, ataupun pengusi bendahari jawatan kuasa kata 850. Tuan-tuan fikir 850 ni kita dapat berapa kilo daging? Paling banyak 8 kilo. Itu pun campur dengan raka, tulang, campur dengan hati, perut pedas sikit tu. Hak lain tu mungkin 4 kilo, 5 kilo ialah nak bagi juga sedekah. Jadi dapat 8 kilo. Bermakna kita telah menghabisi duit kita, sekilo tu 100 riyal. Lebih kurang lah. Kalau 8 kilo tu, ni 850, sekilo 100 riyal, 100 ringgit. Hari yang sama, kawan kita kata okey, dia pergi ke hypermarket, dia pergi beli daging lembu frozen, harganya 25 riyal. Contoh, saya jangan beli, tak ajak beli pun, minta maaf, tapi dengar orang cerita 25 riyal sekilo. 100 riyal dia boleh beli 4 kilo dah. Bermakna 800 riyal dia boleh beli 32 kilo. Kawan ni dapat 8 kilo dok bagi dengan hak semelih ni, hak ni 32 kilo dok bagi sekilo, seorang 32 orang. Mana afdal? Afdal hak semelih. Sebab Nas menyebut macam tu. Nas menyebut macam tu. Dan yang kedua, dia merupakan syiar. Firman Allah Ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang membesarkan syiar Allah, itu sebagai tanda hatinya bertakwa. Takwa. Nabi sebut dalam satu riwayat hadis, Nabi kata apa? At-taqwa hahuna. Takwa ni sini, hati. Al-Imamul Ghazali rahimahullah bahas bab takwa panjang ni pun, menyebut daripada kalimah waqayaqi wiqayah, akhirnya sebut kalimah itu. Dan takwa itu amalan hati. Takwa itu bukan hanya keyakinan semata-mata, tapi diaplikasikan dengan tindakan. Dan kelebihannya besar. Ada 12 kelebihan orang bertakwa.
Kemudian dia sebut pula apa setiap satu daripadanya. Kami bahaskan panjang, boleh tengok dalam buku yang kami sebut tadi, Minhaj al-Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, panjang lebar, takwa. Jadi tuan-tuan, siapa yang membesarkan syiar Allah ni, kata ulama, salah satunya kalau dia beli lembu untuk korban, cari lembu gemuk. So kita tak nak cari yang paling murah, gemuk, iaitu binatang yang gemuk, yang sihat, yang kuat, yang gagah, yang comel, yang lawa. Hak itu paling afdal. Jadi tuan-tuan, saya sebenarnya nak cakap panjang, sebab kalau saya cakap panjang, boleh tak dalam 3 jam lagi kita sudah? Kalau suka tu maknanya tak boleh lah. Jadi saya terpaksa pendek lagi ni. Kita nak tumpu kepada satu tajuk yang lain, iaitu lebih spesifik, iaitu korban. Kita tumpu hak tu dulu. Hak tadi panjang-panjang saya boleh sebut dalam hadis 40. Yang ni kalau boleh buat mengajar sini. Hadis-hadis yang saya sebut terlalu banyak yang ni. Kerana kita dekat nak korban dah ni, dan inilah jalan yang menuju kepada Allah cara. Cuba kita perhati, dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita ni ada kehendak. Setiap di kalangan kita ni ada semua kehendak, dan kehendak ni bergantung kepada usia kehidupan, dan dia bertambah. Begitu juga pergaulan. Masa kecil nak hidup, masa besar sikit nak mengorak, besar sikit lagi nak menikah, besar lagi nak anak, besar lagi dah ada ni nak kerja sedap, besar lagi umpamanya nak harta, nak rumah, nak kereta, nak ni. Cuma tak ada orang nak cicit, sebab dia tahu dah kalau cicit nak mati dah. Sekadar cucu tu okey lah. Tuan-tuan, nak gambarkan kepada kita itu kehendak, nak semua sekali. Tapi Tuhan ni, dia uji kita. Aku boleh bagimu, kalau aku minta ngemu, mau bagi tak? Aku boleh bagi kat kamu, tapi kalau aku minta dengan kamu, mau bagi tak? Inilah cabaran yang paling besar yang ramai fail. Ini dia. Ini yang dipanggil syukur. Ini yang dipanggil sebagai yang kita kata mendekatkan diri kepada Allah. Satu lambang kisah yang paling luar biasa yang dirakamkan dalam Al-Quranul Karim daripada ayat 99 sampai 110-111 daripada surah As-Saffat. Cerita bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni satu kelebihan dia tidak ada pada Nabi lain, di mana dia ni istimewanya luar biasa. Ni Nabi Ibrahim. Nombor satu, rekah-rekah lah. Dia ni dipanggil bapa kepada segala Nabi, kebanyakan Nabi. Sebab silsilah Nabi daripada 2 cabang, Bani Israel dan daripada Nabi kita, akhirnya temu kat dia. Kalau Nabi Muhammad ni terus akhirnya sampai kepada Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi kita sampai kepada Adnan, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abmanah bin Qusa bin Kilab, sampai kepada bin Ma'ab bin Nizar, akhirnya sampai kepada bin Adnan, 21 lapis. Akhirnya daripada Adnan ada riwayat kata 21 lapis juga baru sampai ke Ismail. Ismail anak Nabi Ibrahim. Ni satu. Kalau hak sebelah hal ini jalur Ishak, itu banyak. Ishak pun Nabi, anak Ishak Yaqub pun Nabi, anak Yaqub Yusuf pun Nabi. Itu. Dan Nabi-Nabi Bani Israel itu banyak. Ini cabang. Jadi dia dipanggil Abul Anbiya. Hebat. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia diuji dengan ayahnya atau pak saudaranya atau penjaganya Azar yang tak nak masuk Islam.
Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah dengan rajanya Namrus yang terkenal dengan zalim, yang mempertuhankan diri sendiri, sehingga akhirnya balasan satu undang-undang yang paling zalim dan kejam di muka bumi, bakar. Allah sengaja meluluskan kehendak hati mereka, nak bakar sila bakar. Allah tak gaibkan Nabi Ibrahim. Allah tak turun hari nak bakar tu tak ada kayu api. Allah tak jadikan masa nak terbakar tu berlaku boh banjir. Allah tak jadikan masa tu turun hujan. Allah tak jadikan masa tu tak ada minyak, tak ada bahan untuk bakar. Allah beri semua, berlaku semua, supaya kehendak amarah ni lepas. Tapi akhir sekali Nabi Ibrahim hanya bergantung kepada Allah. Hasbi min su'ali, cukup aku daripada minta dengan lain, tidak aku minta dengan Allah. Dan ini adalah suatu kuasa ummah kita bila kita bergantung ke Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalimah ni hebat. Bila orang tu bergantung kepada Allah, maka Allah tak wakil. Dia tak wakil malaikat, dia tak wakil ni, tak wakil dia sendiri. Apa kata Allah? Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami kata, hei api. Orang ngaji bahasa Arab, ya campur dengan nar. Nar tu maknanya api. Dia panggil nida sebagai nida secara khusus yang bersifat hanya maksudah ataupun tertumpu kepada api itu. Maknanya Nabi Ibrahim kena api lain terbakar. Kalau situ api lain terbakar, bukan dia tak terbakar, tapi api itu tak. Sebab Allah cakap dengan api itu, ya nar, hei api. Hei api itu munada kepada api itu. Biasanya Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman. Ya ayyuhannas, hei manusia. Tapi sekarang ni Allah direct dengan api, sebab api ni makhluk Allah. Dan api ni faham tuan-tuan. Allah berfirman tuju kepada api, kuni, jadilah kamu hei api bardan, sejuk. Kata ulama, kalau Allah berhenti setakat tu, Nabi Ibrahim mati dalam api kesejukan. Tapi Allah tambah wasalaman dan sejahtera. Sejuk campur sejahtera dalam bahasa moden kau maknanya ekong. Selesa. Duduk dalam api tu selesa. Wasalaman ala Ibrahim, atas Ibrahim. Maknanya kalau kita dua orang capok dengan Nabi Ibrahim, kita duduk dalam tu, kita hangus habis. Sebab Allah khususkan ala Ibrahim. Baju pun tak hangus. Bukan akhirnya telanjang keluar sorang-sorang, tak. Baju dia pun tak hangus. Ajaib. Kisah macam ini berlaku kepada umat Nabi Muhammad bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Tapi masa tak sempat saya nak cerita. Tuan-tuan nak dengar cerita-cerita banyak ni, tuan-tuan cuba masuk dalam apps kami, percuma je, daftar je Al-Inarah. Kita telah jawab lebih pada 9,000 soalan dengan dalil, dengan hujah, kisah macam-macam ni. Baca je Al-Inarah. Macam-macam fatwa, bukan fatwa lah, hukum hakam berkenaan dengan macam-macam dengan dalil lah, insya-Allah. Jadi poin yang saya nak nyatakan di sini adalah peri pentingnya tengok Nabi Ibrahim. Allah uji lagi, ujian yang besar Nabi Ibrahim. Apa dia? Allah uji raja nak mengorak bini dia, tak ke huru-hara. Raja nak mengorak bini dia, susah hati. Ni cerita ni berlaku di mana? Di Mesir. Bila dia lari daripada Baghdad, daripada Babil, dia pergi ke Mesir. Jadi bini dia ni comel, Sarah ni orang comel. Jadi raja mengenal percubaan, tapi Allah sisihkan. Akhirnya dia tak jadi itu. Dia hadiah kepada Sarah Hajar. Kisah Allah uji apa? Ini ujian Tuhan, tuan-tuan. Allah uji kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah uji
dia tak ada anak. Tak ada anak. Anak ni dalam bahasa Al-Quran, Allah tak kata gagah kita mesti dapat anak, tubuh badan sihat mesti dapat anak. Tak. Anak ni Allah sengaja guna satu kalimah hebah. Apa makna hebah? Kurniaan. Apa makna hebah? Pemberian. Saya ada duit RM100, saya boleh bagi kat dia RM5, RM10, RM2, RM1. Hak tu saya bagi 10 sen, hak tu saya tak bagi, hak ni. Boleh tak? Boleh. Saya adil tak? Masalah ni orang tak panggil adil sebab ni hak saya. Tapi kalau tanggungjawab kena sama semua. Hak saya. Maka Allah sebut masalah hak anak ni hak aku. Sebab itu dalam sutir Quran tu bila sebut anak dia guna kalimah hibah. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u zukura. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina. Rabbi habli minas salihin. Semua bahasa hibah. Sebab itu Allah sebut dalam surah Waqiah, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Mu tengok tak macam mana masuk waktu dah. Mu tengok macam mana air mani dipancukkan tu. Siapa yang ciptakan? Kamu ke kami? Yakni Allah. Allah. Berapa ramai seorang lelaki tu sihat, bini dia sihat, kahwin tak dapat anak. Ada tak? Ada. Allah uji Nabi Ibrahim sehingga dalam satu riwayat kata sampai umur dia 120 tahun. Isteri dia Sarah umur 80 tahun. Ada kata lebih lagi ke apa. Tapi Nabi Ibrahim tak lupa, tak lekan daripada doa Rabbi habli minas salihin. Kita dalam minta anak jangan minta anak. Silap kita minta anak. Islam tak ajar minta rezeki, minta anak. Tuhan tak ajar. Tapi Tuhan ajar minta anak soleh, minta rezeki baik. Bukan rezeki saja, rezeki yang baik. Sebab itu kita pagi-pagi dalam hadis Ummu Salamah, Nabi baca setiap kali sembahyang subuh selepas tahiyat akhir, Nabi baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Saya sebut dalam buku inilah doa aku. Termasuklah doa Rabbi habli minas salihin. Mana minta. Akhirnya Allah bagi. Tuan-tuan, orang tak ada anak, nikah lama, tiba-tiba dapat anak. Anak tu bukan macam kita, bukan macam anak kita. Anak tu anak terbaik, yang amat-amat terbaik. Sebab anak tu Nabi. PA perangainya comel, akhlaknya comel, semua kali cukup lekat, cukup padahal. Sebab Nabi, tuan-tuan, Nabi akhlaknya tinggi. Orang panggil ayah mak ni tak rasa sikit pun susah hati, berasa hati geram, tak suka semua. Anak masa itulah anak tu besarannya baik, pribadinya, pekertinya, wataknya, wajahnya, ketampanannya, kefasihannya, ketaatannya, berbakti pada ibu bapanya luar biasa, terbaik, the best. Dah anak tak ada amat. Tiba-tiba datang satu wahyu ilahi, perintah. Apa dia? Ibrahim pergi kat Ismail, bawa dia pergi sembelih dia. Tapi kalau kita mimpi sembelih anak tu jangan. Dia wahyu tu sekali tu je. Syariat ni jangan kita mimpi dia, kita pergi sembelih tu. Tu gila nama. Kalau kita lah. Tak, saya cakap betul ni. Kadang-kadang tuan-tuan ingat saya guru atau saya pengalaman ni banyak. Saya orang bukan tua tapi banyak tempat pergi. Saya pergi Tanjung Rambutan. Saya ingat boleh katakan setiap tahun saya pergi sampai sekarang. Saya pernah pergi banyak kali, boleh kata hampir setiap tahun, sekali, 2 kali. Dan saya temu gila banyak. Ada satu tu orang gila penjenayah. Saya masuk, dia mari cakap awak dengan saya baik. Saya tanya, dah awak salah apa duduk sini? Orang gila ni dia bukan gila selama-lama gila, kadang-kadang dia masih cakap okey kita.
Tapi kadang-kadang kita tak faham masa kok. Dia gila. Macam contohnya saya pergi kat orang gila tu, dia mari kat saya tanya, apa khabar? Baik. Saya tanya, mayat dah. Semayang. Semayang apa? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Oi, pandai. Dah semayang setiap waktu. Semayang. Saya pun tanya lagi, pagi tadi subuh semayang tak? Pagi tadi tak semayang. Pening saya nak faham. Saya tanya semayang tak? Semayang. Tapi tak apalah, dah kita faham dah dia macam tu. Jangan ambil kira sangat. Jadi nak ceritanya macam-macam. Seorang tu cerita kat saya, dia kata kenapa saya macam bangun tidur, saya mimpi, saya rasa saya sembelih mak dan abah saya. Saya ambil pisau, saya sembelih dua orang tu. Mati. Cerita benar. Dia panggil halusinasi. Saya tak pandai sangat bab apa-apa, ustaz tahu lagi lah bab benda ni. Tapi nak cerita ni berlaku. Mana kalau kita tidur sama di tepi tu ada pisau tu, tak tidur lah kita. Tuan-tuan, nak ceritanya kadang-kadang macam tu. Jadi Allah suruh satu benda pelik. Dia istilah sembelih ni tuan-tuan, lembut bagi binatang, kasar bagi manusia. Istilah bunuh pula, lembut bagi manusia, kasar bagi binatang. Contoh, bini kita kata kat kita, bang, ayam tu pergi bunuh kot seekor, kita nak makan ni. Kasar bang. Dia suruh pergi bunuh ayam tu. Bang, pergi bunuh kot ayam tu seekor, kita nak makan ni. Oh, kasar. Tapi kalau pergi sembelih kot seekor ayam tu, lembut. Sebab enggak halal melih cara tu. Tapi kata korang, orang tu kena bunuh, lembut. Tapi orang tu kena sembelih, Allah, kasarnya. Kenapa? Kerana sembelih ni biasanya satu tindakan yang sengaja. Tapi bunuh ni mungkin terbunuh, mungkin berlawan apa-apa ketikan ke apa, dia lain biasa. Azan dah. Kita beri laluan sekejap. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, izinkan saya ambil masa 10 ke 15 minit lagi tu. Jadi istilah tu saya tak bahas panjang, cukup setakat tu. Tuan-tuan, bila mana Allah menyatakan kamu kena sembelih anak kamu,
Ini satu cabaran yang besar. Anak adalah seorang, ialah daripada Hajar seorang tu lah, daripada Sarah seorang pula, Ishak, tak apa. Anak adalah seorang. Semuanya baik, menanti puluhan tahun, akhirnya dapat anak. Anak tak ada salah sikit. Tiba-tiba bagaimana nak melaksanakan titah perintah Tuhan. Dia ada banyak cara. Pertama, cara kasar, ikat ni meleh lalu, boleh juga. Tapi seorang Nabi yang dia ni teramat hikmah, bawa anak dia daripada Mekah. Mekah tu dekat Kaabah tu lah. Dia duduk tepi Telaga Zamzam masa tu lah. Bawa awak pergi kat mana? Awak pergi dekat sekarang ni orang panggil Mina, tempat kita melota tu. Situlah, tak jauh mana. Mungkin 4-5 nang batu gitulah. Dia cakap dengan anak dia. Dia kata, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahu fanzur maza tara. Wahai anak yang amat abah sayang, abah mimpi yang abah sembelih kamu. Apa fikiran anak dia? Ya, ini arahan kau tak tanya buah fikiran. Kalau kita tempat Ismail, kita kata apa? Bah, kenapa main kasar kan? Abah nak dapat hamba ke main payah? Abah nak sembelih. Apa kata kita tukar dengan Tuhan, biar hamba sembelih abah? Sebab keturunan abah ni hamba. Keturunan patut macam tu. Dah abah pun tua dah. Bagus juga. Jawapan Nabi Ismail ni dirakamkan dalam Quran. Dia kata apa? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abah yang amat hamba sayang. Ya abati, wahai abah yang amat saya sayang, hamba sayang sangat abah. Apa kata? Tanpa ragu, tanpa bincang macam mana nak diskah dulu, kena tanya mak dulu ke macam mana. Tak, alatul beri jawapan straight. Laksanakan apa yang diarahkan oleh Allah, wahai abah. Sebab dia faham itu mimpi Nabi adalah wahyu dan benar, ini arahan. Kawan ni masa jalan pisau pun sembunyi. Kamu akan dapati aku di kalangan orang yang sabar, insya-Allah. Nak sembelih ni, mata abah tengok anak, anak tengok abah, ikat tak datang hati. Jadi akhirnya alihkan ke tanah, bawa pisau. Abah mengucap panjang, anak serah, bapak serah pada siapa? Serah pada Allah. Dan yang dibahasakan dalam Quran, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ayat ni maha tu makna Islam sebenar. Islam ni makna serah pada Tuhan. Siapa tahap tu? Ambil pisau, letak atas mata leher tu dah. Mata pisau atas leher, nak tarik dah, tarik. Tiba-tiba datang, qad saddaqta ru'yaka ya Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpi kamu. Inna haza lahuwal bala'ul mubin, ini adalah ujian yang nyata lagi besar ya Allah. Tapi Allah kata apa? Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami gantikan dengan satu sembelihan yang besar. Tengah-tengah ada ni, tiba-tiba orang bahasa Terengganu kata cokoh ada kat kibah sekor. Asal tak ada, tiba-tiba sekor kibah ada kat besar pula. Tengok, maknanya gini tuan-tuan. Salah satu makna, kalau kita taat pada Tuhan, kita korbanlah. Kita ni, kita habis duit. Kita habis duit sebab kita korban. Tapi Allah janji Allah ganti. Allah janji Allah ganti.
Dan kalau Allah ganti, dia bukan ganti sikit, dia ganti banyak. Sebab itu saya katakan, dalam hidup kita ni, kalau boleh letak dalam jiwa, dalam kepala kita, dalam hati kita, seboleh-bolehnya setiap tahun aku nak korban. Bukan kami, kalau boleh. Kami ni maksud dalam sebuah rumah kita, tahun depan bini kita, tahun sebenarnya bagi saya kalau ada lebih dua-dua jalan lalu. Kenapa? Kerana Nabi bersabda, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakribanna musallana. Siapa yang ada keluasan harta, apa makna keluasan? Cukuplah. Dia cek dalam buku bank, tengok dalam tabung haji ada 14,000, ada 50,000. Nak cabut 800,500. Dia ada keluasan tapi dia tak nak korban. Kata Nabi, tak payah mari tempat semayang kami, yakni semayang raya. Dalam bahasa mudah kita kata seolah-olah hang ada duit tapi tak korban, tak patutlah. Dan kita kena ada satu falsafah, tuan-tuan. Saya duk jaja sangat falsafah ni dalam bab korban, iaitu duit 800,500 tu, kalau kita sipang pun tak kaya, kalau kita korban pun tak apa-apa kedana. Senang. Kita sipang tak kaya pun kerana duit tu sahaja. Tapi kalau kita korban, adakah dengan sebab korban tu apa kedana? Dah buat, tuan-tuan. Selagi hayat di kandung badan, korban. Kenapa? Kerana Nabi sebut dalam sebuah hadis yang sahih yang lain, Nabi kata apa? Wa innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Menatang korban ini akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Cari besar gemuk tu. Dia datang bukan nak tandukkan kita, tapi nak syafaat kat kita. Kelebihan besar. Adalah riwayat tak kuat tapi sebut bikulli syaratin bikulli sufin hasanah. Setiap bulu, helai yang bulu tu satu kebajikan. Dah kambing nak kira banyak mana bulu, orang tak kira bulu kambing. Bulu lembu tak ada orang kira. Jadi korban. Dan korban ni, tuan-tuan, melatih satu benda namanya, bila orang korban, namanya infak dan sedekah. Saya bab sedekah saya sebut dalam buku Keajaiban Sedekah. Saya tak kata fadilah, ajaib. Ni kalau nak cerita pula sejam pula lah. Banyak kisah dalam. Banyak kisah. Dan bukan sekadar itu, Allah ganti, Allah bagi. Cerita pelik-pelik ni. Dan dengan korban itu menjadikan kita, mereka lah paling pemurah. Ni kita nak. Sekarang orang zaman kita bincang siapa paling kaya. Terkaya di dunia, terkaya di Amerika, terkaya di Asia, terkaya di Eropah, terkaya di Malaysia, terkaya di kalangan orang Melayu, terkaya. Zaman dulu dia bincang apa? Siapa paling pemurah. Dalam buku ni cerita. Untuk pengetahuan tuan, sejarah mencatatkan di muka bumi ini, dan saya yakin selama-lamanya, orang yang paling pemurah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu. Orang lain pemurah juga, tapi bolehlah nombor 2, nombor 3, nombor 4. Dalam cerita ni terlalu banyak kisah pelik-pelik. Hebatnya dengan sebab korban, dengan sebab sedekah, dengan sebab infak ni, salah satu cara hidup bebas hutang. Pelik. Dalam Islam ni pelik, tuan-tuan. Hutang hamba banyak, nak bayar. Salah satu cara korban. Tuan-tuan tahu kenapa? Kita sembelih lembu, sembelih kambing, kita bagi orang fakir, orang miskin. Setakat yang kita tahu, orang yang terima korban ni, adakah dia maki kita, celaka mau bagi kat aku? Tak ada. Semua kat tangan doa. Tuan-tuan, kalau macam contoh dalam majlis ni, saya kata kat tuan-tuan,
Tuan-tuan semua minta tolong sekali. Apa dia ustaz? Tolong doa saya kaya. Tuan-tuan kata apa? Ustaz minta maaf lah, pada saya doa kat ustaz, baik saya doa kat saya. Doa je. Payah. Tapi kalau saya pergi kedai, saya tengok tuan-tuan 3-4 orang ni sedang makan, saya bagi tahu mai sini, kira semua sekali tu berapa. Kawan tu betul lah roti canai telur sarding double mahal. Hak ni kopi janda, hak ni kopi kapal api, kopi hak mahal-mahal belaka ni. Maknanya kat 40 riyal 4 orang je. Biasa pagi tu biasanya 14 riyal pun cukup, 15 riyal. Dak ni 40 riyal ni seorang-seorang ni. Dah kopi power lah, kopi walik lah, macam-macam kopi ni. Tengok, dengar sahaja kami bayar ni, tuan kedai tu mari, tuan-tuan, hak tuan-tuan ni ada orang bayar dah. Allah, kita pun kata kalau aku tahu aku ambil double lagi. Tuan-tuan, hati kita bukan diajar, bukan disuruh, secara automatik kita kata terima kasih Tuhan, semoga murah rezeki, semoga panjang umur. Tak ada menyumpah seronok, mencelakakan, tak ada tuan-tuan. Semua hak baik. Tengok, dan ini salah satu daripada cara tak kaya. Saya dengar seorang ulama, tapi saya dengar ujung lah, kisah seorang lelaki, dia infak harta dia, dia balik, dia jadi antara orang yang terkaya di Saudi. Ada seorang tu, satu keluarga dia sakit, baru saya dengar 2 hari sehari lepas sakit. Dia ambil amah ni maknanya pembantu daripada Indonesia. Pembantu ni pelik, perempuan. 5 minit, 6 minit, 10 minit sekali pergi tandah. 5 minit, 10 minit sekali pergi tandah. Kemana? Pergi tandah. Jadi menjadi wasangka tak baik kepada tuan-tuan rumah ni, keluarga tuan rumah ni. Kenapa pelik sangat ni? Akhirnya mereka kata, apa dalam tandah? Kasarlah sikit, minta maaf lah, tapi saya cerita ni apa yang saya dengar ni. Panggil tu amah tu lah, pembantu Indonesia tu. Ni cerita dia harap lah. Dia kata, kenapa awak macam ni? Ada masalah apa gini? Marah, takut ada satu benda. Dia tak nyamai di tanda kerak, sangat pelik juga. Melainkan sekali-sekala sakit perut, tu lain lah. Tu setahun ada 2 kali 3 kali kena macam tu. Akhirnya perempuan tu menangis. Dia kata, Tuan, saya minta maaf, saya ni ada anak kecil duduk di Indonesia. Saya terpaksa tinggalkan dia. Susu saya ni keluar sentiasa, jadi saya terpaksa buang. Dengar macam tu, tak apa, kami beri tiket awak balik, awak ambil anak awak balik tu. Dia duduk atas kapal terbang, perempuan ni doa, ya Allah, baiknya tuan aku, ya Allah, sakit dia, sembuhlah dia, ya Allah. Balik Indonesia, on the way mari tu, tuan rumah tu sembuh dah, sihat dah. Kenapa? Allah bagi. Nabi kata apa? Dawau mardakum bisadaqah. Cerita Syekh Syarawi ni ulama besar, mati 1 juta manusia semayang dia. Dia orang Mesir, tahun 1998 mati. Ahli tafsir, pemurah, baik sangat. Dalam buku ni banyak kisah-kisah dia. Salah satu saya cerita, seorang perempuan datang kat dia, perempuan berumur tu, ya Syekh, hamba nak sedekah. Sebab Syekh ni baik sangat, dia bina, dia kaya. Ulama Mesir jarang kaya, tapi dia antara yang terkaya. Dia bina masjid, saya masuk masjid dia, saya pergi kat masjid dia. Dan dia bina hospital, kampung dia orang baik sangat. Orang kampung dia baik. Hebat Syekh Syarawi ni, mati tahun 1998. Kawan ni pun kata, ya Syekh tolong, Syekh, saya ingat saya nak sedekah. Nak sedekah kawannya, kalau kita kat dalam ibarat kat beri 20 riyal. Bukanlah 2.200.000 dah, 20 riyal. Kata, Syekh Syarawi kata, ayuh
Ibarat orang tu, ayolah makcik gini-gini. Biar saya nak bagi juga ni. Saya memang duk niat sangat nak bagi. Tapi Syekh Syarawi ni orang alim besar, orang bijak, dia tahu ni bukan kaya sangat ni. Kalau cara pakai, cara kita kenal orang kaya betul, buat kaya ramanya. Tapi ni hak kaya betul, hak miskin dia tengok. Dia kan tak apalah, dia pun ambil. Dia ambil. Lebih kurang 20 jenis ke berapa gitulah. Sikit sangat. Bila dia ambil, dia ni orang yang baik, Syekh Syarawi. Dia panggil driver dia, mai sini. Tolong kereta dia kat rumah dia, siang dia mari jauh. Ada kereta, bawalah. Jadi driver ni dalam kereta, driver Syekh Syarawi, bawalah cik kan gini-gini. Cakap, siapa di rumah tengok rumah macam kandang ayam, kandang kambing, rebang ayam. Allah teruk, miskin sangat. Tengok rumah dia ni janda, kematian suami, ada anak nikah, tak ada suami dah, ada anak pula, ada cucu, bela anak bela cucu, anak 2-3 orang, cucu 2-3 orang, miskin apa kedana. Allah. Jadi bila balik tu Syekh Syarawi tanya, dah atau dah orang tu, atau dah macam mana? Kata dia. Lalu kawan ni pun kata, teruk sangat Syekh, rumah teruk sangat, ya Allah, berat sangat siang dia. Kau tak tahu Allah bagi cash. Cerita benar. Allah bagi cash. Apa berlaku? Tak pasal-pasal Raja Emirat Arab Satu Abu Dhabi, almarhum Al-Malik Abdullah bin Zaid, ayah kepada raja sekarang ni Muhammad bin Zaid, ayah dia tu yang baru meninggal 4 tahun ke 5 tahun lepas gitulah. Dia ni baik yang Syekh Syarawi, telefon, ya Syekh, kif hal? Baik Syekh, saya ni baru kira duit harta nak zakat, tak tahu nak bagi siapa. Syekh ambil Syekh. Syekh kata, saya tak ada apa, cuma saya nak bagi tahu tadi ada orang gini. Dia kata okey Syekh, yang pertama sekali beli satu tanah luar, buat satu rumah, anak-anak dia semua tu dan cucu dia hak tengah belajar tu belajar sampai universiti. Hanya 20 riyal atau 30 riyal atau jumlah yang kecil dapat semua sekali. Yelah cerita ni 1 dalam 1 juta lah, tapi berlaku. Sebab Nabi bersabda, malaikat doa, Allahumma ati mumfiqan khalafa wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang selalu bersedekah infak tu ganti, berilah kepada orang kedekut tu kehilangan. Sebaik-baik sedekah pada hari raya Aidil Adha, sembelih binatang saya sebut tadilah, sedekah infak. Itu besar pahala. Tuan-tuan, saat yang sama kita disuruh seperti inilah, digabungkan solat dengan sedekah. Bila Allah sebut dalam awal surah Al-Baqarah, allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, suruh dirikan sembahyang, kita katakan orang yang dapat nak dekat dengan Tuhan, kaki sembahyang sunat kuat tuan-tuan, dan kita sepatutnya macam tu. Dan masalah korban ni bukan kena seko lagi dapat banyak, kerana manfaat tu banyak. Nabi SAW dalam buku Garis Masa Hayat Ar-Rasul, ni sebuah buku tentang hidup Nabi yang saya dasarkan kepada masa, garis masa. Tuan-tuan tahu hari terakhir ataupun tahun terakhir Nabi masa Hajjatul Wada, dia sembelih korban 100 ekor unta. 63 disembelih dengan tangannya, hak baki diwakili pada orang sembelih korban. Jadi ini salah satu cara yang paling baik untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kita ni tuan-tuan dalam hidup tak ada masa dah. Masa kita sikit. Sebab itu saya sebut masa pelihara lah. Kita ada duit, ada harta, tiba-tiba kita tak korban. Jangan harap anak isteri kita, kaum keluarga kita akan korban bagi pihak kita. Ada tapi tak banyak. 2 tahun ingat, lepas tu lupa. Tapi kalau kita dah ni, dan satu lagi pesan ke anak-anak, korban, ajak dia korban. Ajak isteri kita korban.
buat macam tu. Semalam saya panggil anak-anak saya, betul lah tak mengajar. Saya kata ada 3 perkara nak royak. Salah satunya korban. Jom kita korban. Nak berapa ekor kambingnya, bukan lembu, berapa ekor kambing. Ni kata okey, ni kata seekor, ni kata 2 ekor. Korban. Kena ajar. Jangan kerja sayang duit, kerja. Akhirnya bila macam tu, nak bagi kita pun, kita bukan nak sangat. Nak bagi kita sebut RM100, RM200 pun tak payah. Kita kena latih diri kita, anak kita, biar ada sifat macam tu. Kerana sifat kekedekutan ni bahaya, tuan-tuan. Kita duduk seronok anak kita gaji 400, 40, 4,000, 5,000, 10,000, tapi sesen pun masjid surah tak bagi. Jangan harap dia boleh bagi kita bagi ni, apa lagi nak korban. Prioriti baik beli kereta Jayco, Zika, kurang-kurangnya boleh bayar dah bulanan ni lepas dah ni. Jadi mentaliti tak lain dah. Ni bahaya, tuan-tuan. Bermula kita. Jadi kita kena sedar, dan ini penting. Dan satu lagi buku tip hafazan Quran. Tip ni juga nak suruh kita dekat dengan anak-anak kita, baca Quran, hafal Quran, ataupun sekurangnya kita akan tengok macam mana kita dengan Quran. Kalau boleh dalam bulan Zulhijjah ni kita boleh khatam juga Quran pada hari-hari yang lebih. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bahasa saya guna tidak sesuai dengan khalayak sini. Semoga kita boleh melaksanakan ibadat kurban pada tahun ini. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fid din al-tawil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Datuk Seri. Satu lagi pengisian dan kesedaran yang baik serta amat bermakna pada kita perolehi hari ini. Mohon semua panjangkan pengisian ilmu ini kepada keluarga dan rakan-rakan yang tidak dapat hadir bersama pada malam ini, dan semoga ia memberi manfaat kepada semua. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Baik, selanjutnya diinput Timbalan Pengerusi Saudara Saifuddin untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Bahagia Datuk Seri Dr. Zulkifli, dipersilakan. Terima kasih Timbalan Pengerusi. Baik, selepas ni kita akan bersama-sama solat Isyak berjemaah, dan selepas solat Ba'da Isyak saya menjemput semua yang hadir pada malam ini termasuk Yang Bahagia Datuk Seri untuk menyambut hidangan yang telah disediakan oleh pihak pengurusan. Seperkara lagi muslimin dan muslimat yang ingin mendapatkan buku-buku tulisan Datuk Seri, kaunter jualan buku telah dibuka dan ada diskaun khas insya-Allah. Dan sekiranya ingin mendapatkan terdalangan Datuk Seri, mohon dapatkan selepas jamuan insya-Allah. Jutaan terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Seri kerana menerima jemputan kami ke Surau At-Thayyibah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya mewakili pihak Jawatankuasa Surau mohon banyak maaf sekiranya ada kekurangan dalam penganjuran majlis kali ini. Sekali lagi mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Barakallahu fikum. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.